Persoalannya sekarang, adakah kita sebagai masyarakat ataupun rakyat sudah pun bersedia untuk menghadapi isu krisis bekalan makanan ini, di mana berlakunya kekurangan bahan mentah yang diekspor dari negara lain dan berlaku peningkatan harga secara berterusan. Jadi, untuk mengupas isu ini dengan lebih lanjut, jom kita mendengar penerangan daripada rakan-rakan saya tentang punca, kesan dan langkah mengenai dengan isu krisis bekalan makanan ini. Jom. Baiklah, saya akan teruskan dengan punca berlakunya krisis bekalan makanan. Mari kita teruskan. Faktor yang pertama iaitu peperangan. Konflik dan peperangan yang berlaku memberi kesan negatif kepada pengeluaran dan bekalan sesebuah negara. Kebanyakan negara yang mengalami pergolakan menunjukkan kekurangan bekalan makanan yang tinggi. Baru-baru ini, konflik yang berlaku antara Rusia dan Ukraine yang merupakan pengeluar terbesar gandum dan jagung dunia telah menyebabkan bahan mentah itu mengalami kenaikan harga mendadak di pasaran dunia. Yang kedua iaitu inflasi. Apakah itu inflasi? Inflasi merupakan kenaikan tingkat harga umum barang dan perkhidmatan secara berterusan. Dunia menghadapi kadar inflasi semakin tinggi akibat peningkatan permintaan barangan sejak ekonomi dibuka semula. Menurut laporan, antara sebab peningkatan kadar berkenaan adalah kenaikan harga pada kumpulan pengangkutan, makanan dan minuman. Jika inflasi terus meningkat, ia akan merosotkan nilai wang kerana kita perlu membayar lebih untuk barang dan perkhidmatan yang sama. Berikutan, krisis makanan yang berlaku telah memberikan impak yang besar kepada sesebuah negara, khususnya kepada golongan masyarakat. Krisis bekalan makanan serta pengeluaran yang terhad telah menyebabkan berlakunya inflasi di mana wujudnya kenaikan harga bagi barangan dan juga perkhidmatan dalam satu tempoh masa yang tertentu. Inflasi telah menyebabkan wujudnya perbezaan nilai dan juga penggunaan wang tunai yang semakin rapuh serta kuasa beli dalam kalangan masyarakat yang semakin hilang. Selain itu, krisis bekalan dan kadar pengeluaran bahan makanan yang semakin terhad telah menyebabkan berlakunya kekurangan rantaian sumber bekalan makanan, terutamanya bagi negara yang mempunyai struktur bekalan mentah yang lemah. Sebagai contoh, berlakunya isu bagi bekalan mentah seperti ayam disebabkan import dedak dan juga kejatuhan nilai ringgit. Krisis yang berlaku di antara Rusia dan Ukraine juga telah menyebabkan kesan kepada penghantaran sebahagian tanaman ruji dunia seperti gandum. Hal ini telah memberi impak kepada masyarakat kerana menghadapi kesukaran dalam mendapatkan bahan makanan serta berlakunya percatuan dalam kuasa membeli pengguna. Antara langkah kerajaan untuk menangani krisis bekalan makanan ialah: yang pertama, kerajaan menyediakan insentif cukai kepada pengeluar bahan makanan untuk meningkatkan pengeluaran produk tempatan, sekaligus membantu mengurangkan kebergantungan kepada bahan makanan yang diimport. Yang kedua adalah dasar sekuriti makanan. Sekuriti makanan merujuk kepada kewujudan bekalan makanan dan kemampuan untuk memperolehinya. Menurut Pertubuhan Makanan dan Pertanian Bangsa-Bangsa Bersatu FAO, sekuriti makanan wujud apabila semua manusia pada bila-bila masa memperoleh makanan berkhasiat dan mencukupi. Makanan tersebut mestilah selamat bagi memenuhi keperluan dan pemilihan pemakanan manusia bagi membolehkan mereka menjalani suatu kehidupan dan aktif dan sihat. Antara langkah-langkah yang boleh dilakukan oleh masyarakat bagi menangani isu krisis makanan ini adalah dengan cara kita sebagai masyarakat mengamalkan amalan berjimat cermat. Bagaimanakah amalan berjimat cermat itu dilaksanakan? Okey, baiklah. Sebagai contoh, setiap pembelian ataupun penggunaan barangan makanan perlu ada pertimbangan yang sewajarnya daripada pelbagai aspek. Barulah di situ kita dapat lihat adakah itu antara keperluan ataupun kehendak. Selain itu, apa yang perlu kita lakukan sebagai masyarakat? Okey, kita boleh melakukan aktiviti bercucuk tanam di rumah masing-masing. Okey, sebagai contoh, jika terdapat halaman rumah yang agak lapang ataupun agak luas untuk membuat aktiviti bercucuk tanam, jadi tidak salah untuk kita menggunakan ruang tersebut untuk bercucuk tanam. Okey, hasil daripada cucuk tanam tersebut kita boleh gunakan dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, jika kita menanam sayur-sayuran, jadi kita tidak perlu membeli di pasar dan hanya memetik ataupun mengambil hasil daripada tanaman kita untuk dimakan. Senang bukan?
Semestinya sudah pakar-pakar dalam bidang pertanian telah memberikan amaran kepada kerajaan tentang keselamatan makanan di negara ini telah berada pada aras yang membimbangkan. Malahan, Kementerian dalam bidang pertanian juga sering menyentuh tentang perkara ini. Pada itu, kita mahu agar Kementerian Pertanian Industri Makanan untuk mengatasi masalah tersebut. MAFI telah melakukan pelbagai tindakan untuk memastikan bekalan makanan di negara ini sentiasa stabil. Oleh itu, kementerian perlulah lebih proaktif mencari formula lain dalam penghasilan hasil pertanian untuk domestik. Contohnya, Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, MARDI, boleh menjalankan penyelidikan dan mencari variti gandum yang sesuai untuk ditanam di Malaysia bagi menghadapi masalah bekalan dijirin tersebut. Kesimpulannya, kerajaan haruslah melihat semula banyak pertanian yang dimusnahkan untuk memberi laluan kepada pembangunan dan industri di negara kita.